Assalamualaikum. Berjumpa kita untuk penerangan tentang teknik menjawab soalan kibat. Cikgu akan berikan 3 contoh soalan kibat bagi novel Zon 2 iaitu Lieutenant Adnan Wirabangsa dan Tirani. Jom. Contoh soalan kibat yang pertama. Soalan 4B, suspens juga dikenali dengan istilah ketegangan yang bermaksud peristiwa dalam novel yang menimbulkan keadaan tertanya-tanya atau perasaan ingin tahu dalam kalangan pembaca tentang peristiwa yang akan berlaku selanjutnya. Berdasarkan 2 buah novel yang telah anda kaji, huraikan satu peristiwa suspens bagi setiap novel tersebut. 8 markah. Jadi untuk soalan sebegini kamu perlu bagi 2 novel, iaitu novel kajian kamu di tingkatan 4 dan satu lagi novel kajian kamu di tingkatan 5. Kita saksikan peristiwa suspens dalam novel Lieutenant Adnan Wirabangsa. Unsur suspens dalam novel Lieutenant Adnan Wirabangsa yang saya kaji ialah ketika Adnan digantung di pokok ceri dan ditikam bertubi-tubi oleh tentera Jepun. Jadi, kamu perlu bagikan alasan kenapa kamu pilih itu sebagai suspens. Saya berasa suspens kerana saya tertanya-tanya sama ada Adnan akan berjaya melepaskan diri dalam keadaan tersebut. Anggota Regimen Askar Melayu semuanya telah meninggal dunia dan sudah pasti tiada sesiapa yang dapat membantu Adnan menyelamatkan diri. Akhirnya ternyata Adnan tewas dan beliau telah meninggal dunia. Peristiwa suspens bagi novel kedua pula. Cikgu pilih seterusnya. Dalam novel Tirani pula, unsur suspens bagi saya ialah ketika Wahidah menjalani pembedahan rekonstruksi atau pembedahan plastik ke atas wajahnya di Silicon Medical Center SMC Singapura. Raida, ibu Wahidah, telah menunggu di luar bilik pembedahan selama lebih 10 jam. Jadi kamu perlu beri alasan kenapa kamu pilih peristiwa pembedahan tersebut sebagai suspens. Saya berasa suspens kerana saya tertanya-tanya sama ada pembedahan tersebut berjaya atau sebaliknya. Ternyata pembedahan tersebut berjaya dan wajah Wahidah yang dulunya berhidung pesek dan sering diejek oleh rakan-rakan sekolahnya kini telah berubah menjadi jelita. Kita saksikan jawapan penuh yang sepatutnya kamu tulis sewaktu peperiksaan nanti. Okey, inilah rupanya jawapan penuh yang sepatutnya kamu tulis. Lebih baik kamu tulis dalam bentuk perenggan, iaitu perenggan pertama peristiwa suspens bagi novel pertama, perenggan kedua alasan bagi peristiwa suspens novel pertama kamu, perenggan 3 peristiwa suspens bagi novel kedua, dan perenggan keempat alasan bagi peristiwa suspens yang kamu pilih untuk novel kedua kamu. Jadi semuanya ada 4 perenggan. Seterusnya kita saksikan soalan kedua. Soalan kibat kedua. Berdasarkan 2 buah novel yang telah anda pelajari, huraikan satu peristiwa bagi setiap novel yang menimbulkan keinsafan kepada pembaca. Berikan alasan anda. Peristiwa keinsafan pertama iaitu novel Lieutenant Adnan Wirabangsa. Peristiwa yang menimbulkan keinsafan dalam novel Lieutenant Adnan Wirabangsa ialah peristiwa peperangan sengit yang berlaku di Bukit Candu. Walaupun dalam keadaan kekurangan senjata dan banyak terkorban, namun askar Tanah Melayu tidak pernah menyerah kalah dan berundur. Mereka berperang sehingga ketitisan darah terakhir demi mempertahankan negara yang dicintai.
Alasan kenapa peristiwa itu menimbulkan keinsafan? Peristiwa ini menimbulkan keinsafan kepada pembaca kerana askar tanah Melayu pada zaman penjajahan mempunyai semangat nasionalisme yang begitu tinggi dalam mempertahankan tanah air walaupun tanpa kelengkapan peperangan yang mencukupi. Mereka tetap tidak berputus asa. Jadi kita berasa insaf sebab dalam keadaan kekurangan senjata, kekurangan pistol, kekurangan senapang, kekurangan makanan juga, mereka masih berjuang berhabis-habisan. Jadi pastinya menimbulkan keinsafan dalam keadaan kita yang serba lengkap. Pastilah semangat nasionalisme kita lebih tinggi. Kita saksikan pula peristiwa keinsafan dalam novel Tirani. Seterusnya dalam novel Tirani pula, peristiwa yang menimbulkan keinsafan kepada pembaca ialah peristiwa Wahidah melakukan pembedahan, rekonstruksi atau pembinaan semula wajahnya. Wahidah telah melakukan pembedahan pada bahagian hidungnya yang pesek kerana mahu menjadi cantik dan berhidung mancung. Akibatnya Wahidah telah dituduh oleh suaminya curang apabila anak yang dilahirkannya tidak secantik wajahnya. Jadi beritahu kenapa kamu kata itu menimbulkan keinsafan dalam diri pembaca. Okey. Peristiwa ini menimbulkan keinsafan kepada pembaca kerana kecantikan sesungguhnya tidak menjamin kebahagiaan hidup seseorang. Kecantikan boleh menjadi punca keruntuhan rumah tangga, malahan menyebabkan tekanan perasaan. Baiklah, kita tengok jawapan penuh. Jawapan penuh dalam bentuk 4 perenggan. Sama macam contoh soalan yang pertama tadi. Iaitu kenapa 4 perenggan? Perenggan pertama peristiwa, perenggan kedua alasan. Perenggan pertama peristiwa, perenggan keempat ialah alasan. Jadi perenggan pertama peristiwa, perenggan kedua ialah alasan kepada peristiwa pertama. Perenggan ketiga peristiwa bagi novel kedua dan perenggan keempat alasan bagi peristiwa bagi novel kedua tersebut. Kita saksikan soalan kebat ketiga. Huraikan satu peristiwa yang menggambarkan tindakan watak yang tidak wajar dicontohi oleh pembaca dalam setiap novel yang anda kaji. Peristiwa tidak wajar, satu peristiwa yang menggambarkan tindakan watak yang tidak wajar dicontohi oleh pembaca dalam novel Lieutenant Adnan Wirabangsa ialah peristiwa Nordin dan rakan-rakannya yang gemar melepak di kedai kopi Pak Samad. Alasan tidak wajar. Tindakan tersebut tidak wajar dicontohi kerana perbuatan melepak merupakan perbuatan yang hanya membuang masa dan tidak mendatangkan faedah. Seterusnya kita saksikan peristiwa tidak wajar bagi novel kedua. Seterusnya dalam novel Tirani pula, kita tidak seharusnya mencontohi sikap Nuar, Man dan Mat Husi yang sering mengejek Wahidah dengan gelaran Eda Keropok. Wahidah yang ketika itu berhidung pesek dan berjerawat berasa sangat malu. Perenggan keempat, berikan alasan kamu. Tindakan tersebut tidak wajar dicontohi kerana tindakan mengejek kekurangan seseorang bertentangan dengan ajaran agama dan budaya masyarakat timur. Tindakan tersebut juga boleh menjatuhkan maruah orang lain di samping mempamerkan kepribadian buruk diri sendiri. Jadi, ini ialah contoh jawapan lengkap yang perlu kamu tulis. Baiklah, itu saja 3 contoh soalan kebat yang mungkin boleh membantu kamu. Jadi cikgu ucapkan selamat menduduki peperiksaan SPM 2020. Cikgu harap kamu lakukan yang terbaik dari sekarang dan berilah jawapan yang terbaik ketika menduduki peperiksaan pada 22 hari bulan Februari 2021. Bye. Assalamualaikum.